Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlika quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran alhamdulillah pada kita sambung pengajian kita pada malam ni. Alhamdulillah Allah masih benarkan lagi kita duduk dalam majlis ilmu, masih lagi dapat sambung mengaji kitab. Alhamdulillah, tu nikmat yang besar. Yang mana ada tempat tak boleh pun kuliah, malah tak boleh solat jemaah, dihadkan. Malah tak lama lagi kita pun akan dihadkan juga dalam keadaan tak boleh nak duduk dalam majlis ilmu. Kerana itulah dia sebagai peringatan ataupun tazkirah yang paling besar, yang paling bermakna. Banyak kali dah saya sebut, fadzakir in nafa'atiz zikra. Berilah peringatan, tazkirah, mudah-mudahan peringatan itu berguna. Ini peringatan daripada Allah lah ni. Kalau tak rasa boleh ambil ibrah, rasa tak boleh ambil i'tibar lagi, tak tahulah. Yang mana tak disangka-sangka hari ni berapa? 30 lebih tak? 30 lebih pun 31. Itu pun banyak kat penjara tu. Tapi tetap tak boleh lah juga. Maka ambil umrah lah, ambil pengajaran. Sekarang ni lalu je lah apa yang terpaksa dilalui. Mudah-mudahan akan datang lah 2 minggu lagi. Tengoklah macam mana. Kalau dia boleh balik, kalau masjid duk kosong lagi tu, PKP balik lepas tu. Tahu dah macam mana bala ataupun ujian nak terangkat. Macam mana kalau setelah peringatan diberi, lepas tu dah bagi peringatan, okey, dah okey dah, boleh dibenarkan balik datang masjid, tak datang juga. Lepas tu jadi balik, dah tahu dah akan jadi gitu. Sebab dia peringatan daripada Allah. Maka dengan sebab peringatan daripada Allah, kita tak ambil peduli, perkara itu akan berulang kali. Banyak kali saya cerita, kalau tak kat sini pun kat tempat lain, di area Kuantan ni, perkara telah berulang, telah bermula zaman Nabi Ibrahim lagi. Benda yang sama berulang. Benda ini telah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim. Cerita tu kena tengok rakaman lepas lah. Kan nak cerita pula, kita masuk kitab. Masa dah tak ada dah. Masa setiap saat, setiap minit berharga dah sekarang ni. Sehingga hari 12, 1 minit malam hari Jumaat. Sangat berharga. Jadi tak boleh lama-lama. InsyaAllah kitab Muniyatul Musalli, muka surat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 daripada bawah. Yang Jawi lah. Yang Rumi 20. Rumi 20. Jawi 8. Bawah yang ke-8. Yang ke-8 tu. Yang ke-8. Maksudnya rukun sembahyang yang ke-8. Ya, betul. Kita dah habis 7 rukun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan ke-8-nya duduk di antara 2 sujud. Dan jikalau sembahyang sunat sekalipun dengan tuma'ninah. Maknanya sebelum ni, baru ni sujud. Sekarang ni duduk di antara 2 sujud. Kita akan bahas duduk di antara 2 sujud hari ni. Semasa Nabi SAW naik Mi'raj, ketika Isra' Mi'raj kan, Isra' macam ni, Mi'raj macam ni, naik atas, Isra' macam ni, maksudnya naik burak.
Buraq. Mi'raj naik atas. Tangga, Mi'raj ni tangga. Semasa Nabi Mi'raj naik ke langit, lalu ikut langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit yang ketujuh, sampai mustawa. Maka Nabi melihat malaikat masing-masing sedang solat lah, kita kata, sedang beribadah. Ada malaikat macam ni duduk. Macam ni je duduk, malaikat. Tak bergerak-gerak, macam tu aja. Malaikat, Nabi tanya Jibril pada langit yang pertama, diorang tengah buat apa tu? Malaikat tu, dia sedang beribadah, bahasa lain dia tengah solat. Oh, solat dia macam tu? Macam ni. Lama ke dia berdiri macam tu? Dan memang macam tu. Sampai bila? Sampai kiamat. Jibril kata, sejak aku ingat kewujudan aku, dah macam tu dah. Tak tahu berapa lama. Yang aku ingat-ingat macam tu dah. Pergi lagi, nampak langit yang seterusnya, malaikat tengah duduk macam ni. Nabi tanya, dia orang tengah buat apa tu? Samalah tengah ibadah, namanya rukuk. Nabi kata, cantiknya perbuatan ni. Kalaulah aku nak pergi ambil semayang ni, buat macam tu juga kan alangkah seronoknya, kata Nabi dalam hati. Nabi kan besok fatanah, dia dapat agak dah, tapi dia terasa Allah bagusnya ibadah macam ni. Kalau dapat semayang tu, kalau duduk macam ni kan bagus. Naik lagi, sampai naik lagi, tengok pula tengah sujud. Malaikat tengah sujud. Nabi tanya, Allah bagusnya perbuatan ni, PR ni. Apa diorang tengah buat? Nama ni sujud. Oh, okey. Diorang buat berapa lama dah? Lama lah, sejak daripada aku ingat-ingat, kata Jibril, aku ingat-ingat dah macam tu dah. Dan berapa lama sampai kiamat? Nabi pun teringin, Allah, inilah antara perbuatan seseorang yang paling menarik minat Nabi. Paling Allah hebat macam tu, rasa macam bestnya macam tu. Maka Nabi pun tak terlah, sengaja lah kot bagi salam. Nak kenal apa, nak tegur sabar lah. Yang ini bagus ni. Ni kalau aku dapat semayang macam ni kan bagus. Nanti nak ambil, belum lagi. Nak ambil kan lepas langit ketujuh, langit atas lagi. Ni baru langit ketiga, langit keempat. Dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Malaikat tadi, Rasul, kekasih Allah, penutup segala Nabi, makhluk yang paling mulia di antara langit dan bumi, bagi salam. Dia bangun, malaikat bangun, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sujud balik. Kerana itu kita ada dua sujud. Itulah syariat duduk di antara dua sujud. Kalau tak ada, Nabi tak bagi salam, sekali je kita sujud. Sekali je. Itulah kisah berkaitan dengan malaikat menjawab salam. Malaikat menjawab salam ketika duduk. Duduk tu nama duduk di antara dua sujud. Duduk, betul? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sujud balik. Maka syariat kita dua kali sujud. Pada syariat-syariat Nabi terdahulu, kalau ada sujud pun sekali sujud. Kalau ada sujud pun. Kalau tidak, tak ada sujud langsung. Ibadah dia macam-macam cara lah. Umat terdahulu. Dan Nabi sebut, "Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa." Hadis panjang tu kan. Iaitu bangkitlah, maksudnya daripada sujud tu, bangkitlah kepada duduk dan sehingga tamakninah. Itu sebutkan ni dengan tamakninah. Dengan tamakninah tu mesti ada. Dan itu pada mazhab Syafi'i lah. Dalam kitab kita mazhab Syafi'i. Pada mazhab Hanafi, duduk di antara dua sujud hanya sunat saja. Asal angkat kepala sikit, sujud balik, dah kira memadai dapat dua sujud. Macam mana nak dapat dua sujud? Perlu ke sujud? Duduk sujud. Kata mazhab Hanafi tak perlu. Janji sujud, nama satu sujud. Angkat sikit. Angkat sikit je. Lepas tu letak balik kepala. Dua sujud tak? Dua kali ya? Dua kali. Dah dua kali dah. Sah. Tapi duduk di antara sujud pada mazhab Hanafi sunat aja. Sebab tu ingat saya cerita yang pasal Osman Tarawih yang laju tu kan? Ada hujah dia ni. Cuma dia campur lah hujah tu. Yang 20 rakaat 7 minit tu. Dia duduk memang sekejap je. Dia duduk, dia sujud, lepas tu dia duduk, dia terus sujud. Memang duduk tu tak ada tamakninah. Dia kata mazhab Hanafi, benarkan pak? Enggak, bisa pak. Indonesia kan? Dia cakap boleh lah maksudnya. Boleh. Cuma cara dia istimbat, dia ambil hukum tu campur-campur, talfiq, tatabuk, rukhas tu yang salah. Main campur-campur. Cuma hujah ada hujah. Cuma hujah salah je. Tapi hujah ada. Kiai juga tu. Bukan biasa kiai. Cuma kiai lain macam Syiah. Tapi kiai lah. Dan perkataan sekalipun kat sini. Dia kata kat sini,
Duduk antara dua sujud, dan jikalau sembahyang sunat sekalipun. Macam biasa, saya akan ulang perkara yang sama, iaitu kenapa tiba-tiba cakap sekalipun je? Ada ke orang cakap yang kata nak kata-kata sekalipun tu? Kata duduk di antara dua sujud cukup lah. Kenapa duduk di antara dua sujud dan jikalau sembahyang sunat sekalipun? Siapa kata sembahyang sunat tak kena duduk di antara dua sujud? Tiba-tiba nak sekalipun tu. Sekalipun tu faham tak? Sekalipun tu macam duduk di antara dua sujud, lepas sujud duduk tu rukun, mesti buat. Wajib tu. Walaupun sembahyang sunat. Kejap-kejap. Siapa cerita pasal sembahyang sunat? Apa hal tiba-tiba cerita pasal sunat? Ini ulama pandai di kalangan kita. Dia tulis macam ni, kita yang syarah ni yang kena pandai. Kalau tidak, baca macam tu je lah. Apa maksud sekalipun? Sebenarnya dia nak tolak pendapat dhaif, malah dalam mazhab Syafi'i sendiri, yang mengatakan sembahyang sunat tak wajib duduk di antara dua sujud. Tak wajib duduk di antara sujud. Atau bahasa lain, tak wajib tamakninah pada duduk di antara dua sujud. Angkat janji dua sujud cukup. Okey. Mazhab Hanafi, solat fardu, solat sunat duduk di antara dua sujud. Janji nampak dua kali sujud, okey. Walaupun sekadar angkat letak balik. Janji nampak dua sujud tu, cukup. Tapi kalau duduk satu, dua. Dua kali sujud. Boleh tak? Tak nampak kan? Tak boleh. Mazhab Hanafi pun tak boleh. Macam mana nak nampak dua kali sujud? Sujud, lepas tu dia kesok kat sini. Dua sujud lah? Tak. Macam mana nak sujud? Sujud. Dua kan? Dua. Sah. Mazhab Hanafi. Fardu ke sunat ke sah. Pada mazhab Syafi'i, pendapat yang kedua, pendapat dhaif, mazhab Syafi'i, solat fardu wajib. Duduk di antara dua sujud tu wajib. Tapi solat sunat tak wajib, sunat aja. Ini pendapat mana? Pendapat mazhab Syafi'i, tapi dhaif. Sebab tu ada sekalipun nak tolak pendapat tu. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i juga nak tolak. Dia kata sunat pun. Kenapa? Maknanya ada orang kata, ada ulama yang mengatakan solat sunat tak wajib duduk di antara dua sujud, hanya solat fardu. Ni mazhab Syafi'i lah. Mazhab Hanafi lagi lah, fardu ke tidak ke tak kira, tetap sunat juga. Sebab dia, tapi mazhab Syafi'i walaupun dia itu rukun, tapi dia rukun pendek. Tu kita akan bahas kat bawah nantilah, rukun pendek sekejap lagi. Dan sedikit, walaupun tak ada dalam kitab kita, sepatutnya kena sebut perkara ni. Rukuk, i'tidal, duduk di antara dua sujud, hendaklah buat perkara tu semata-mata kerana Allah. Dia tak boleh ada qasad ataupun niat lain. Dia tengah sujud, anak dia datang main geli-geli kat dia, geletek dia. Dia terkejut, dia sensitif, sikit terkejut, melompat, bukan melompat lah, terus duduk. Dia dah subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Anak dia datang buat geli-geli tu, dia terus ternaik. Dia naik kenapa? Sebab terkejut, sebab geli tadi kan. Tak sah naik dia tu. Naik duduk dia tu. Naik tu maksud duduk, tak sah. Jadi macam mana? Dia kena sujud balik. Kemudian dia kena duduk di antara dua sujud dengan niat nak duduk di antara dua sujud. Bukan terduduk di antara dua sujud. Terduduk, bukan. Tak sengaja duduk, bukan. Ataupun duduk sebab lain, bukan. Bukan. Terkejut ke? Dia tengah sujud, tiba-tiba pintu ada orang terkajang. Regang. Terkejut. Terkejut, bangun, duduk. Tengok-tengok, tak kisahlah apa ceritanya. Sekarang ni, batal ke? Tak batal, terkejut. Tapi dah duduk ni. Halalah, Rabbi fili warhamni terus lah. Tak boleh. Dia kena sujud balik. Sebab tadi terkejut. Sujud balik, baru duduk. Duduk ni aku nak duduk. Bukan terkejut, bukan bukan semua. Tu maksudnya, dia mesti duduk tu kerana nak duduk. Bukan kerana yang lain. Qasad atau menyahajakan. Boleh tak? Ataupun sengaja. Boleh tak? Okey. Dan sedikit berkaitan dengan sujud baru ni, sedikit yang tak ada tambahan, tapi dia kena mengena dengan duduk di antara dua sujud. Apabila sujud sekali, lepas tu ada tamakninah lah sujud. Allahu akbar, duduk. Ada tamakninah kat situ dah. Kemudian dia rasa ada benda tajam ke panas ke, lepas tu dia angkat. Tapi dia angkat tu bukan angkat banyak, angkat sikit dah. Angkat sikit, tup sujud balik. Dia dah nama dua sujud. Tu nama dua sujud. Maka batal sembahyang dia. Kecuali dia buat tu tak sengaja. Tak sengaja tak batal lah. Dia sujud, dah ada tamakninah ni. Sakit. Dia terkejut. Terkejut tu memang tak sedar, terangkat sendiri. Lepas tu letak balik. Tu tak batal. Sebab kalau kau kan tak batal. Yang ni yang dia sengaja. Dia tu, aduh sakit. Dia buang kat kepala. Letak balik. Sujud kat sini lah pula. Dia sujud sebelah tu. Sebab sakit, tajam dan sebagainya. Batal. Cuma kalau tak sengaja tu.
Tak sengaja tu maksud terkejut. Reflect tak apa. Tapi kalau dah sujud ada tamakninah, lepas tu baru rasa tajam, tajam ni, makin pedih, panah ni, makin pedih, apa benda ni? Dia pun sujud sebelah lah, dia angkat letak sebelah. Sebab baru subhanallahil a'la baru 2 kali, nak kali ketiga ni angkat letak sebelah, batal. Yang tak batal, duduk. Dah ada tamakninah, baru terasa angkat yang tu. Itu tak batal. Sebab ter tak batal kan? Jadi tapi kalau masa dia sujud tak ada tamakninah langsung, sujud itu bukan sujud 2 kali. Sebab sujud yang pertama pun tak sah lagi. Sujud nak sah kena ada tamakninah. Dia turun kepala dan biasanya tajam ni tak lama ke, dia tunggu 2 saat baru aduh. Boleh lambat sampai otak dia punya tu sampai apa dia panggil signal tu lambat. Dai dah kena dah, tajam ni, sepatutnya terus tu reflect. Jadi bila jatuh kena pedih, sakit terus diangkat automatik. Adakah dia dah sujud? Tak. Sebab sujud kena tamakninah, dia angkat letak sebelah walaupun sengaja sekalipun. Itu tak nama sujud 2 kali. Yang sujud 2 kali, sujud dah ada tamakninah, baru terasa, lepas tu dia kata angkatlah letak kat sebelah. Sebab tajam, makin panah ni, dia angkat letak sebelah, tu batal. Itu batal. Benda tu kecil tu, bukan nipis tu. Kena faham. Kecuali kesot. Apa? Kesot. Betul tak? Kesot. Maksudnya dia heret. Dia sujud. dia sujud, lepas tu pedih ni, tajam ni, tapi dia boleh tahan. Sebab dia takut angkat nanti letak balik batal. Jadi dia pun heret tau. Ambil kau. Banyak. Kalau ada kaca tak kisahlah, tak nak cerita yang tu. Ceritanya dia tarik. Tarik tak apa. Tarik ke tepi tak apa. Tak apa dengan maksud tak kira. Sengaja tarik, tak kira 2 kali sujud. Sebab dia tak angkat. Yang tak bolehnya sujud, terasa dah ada tamakninah, angkat dengan sengaja letak balik. Tak boleh. Sujud tak sempat tamakninah lagi, terkejut, angkat letak balik, boleh. Sebab tak ada tamakninah, dia kira sekali sujud. Sujud yang kedua tu yang sebenar. Sujud yang pertama tu tak nama sujud sebab tak ada tamakninah. Ataupun dia sujud dah ada tamakninah, tiba-tiba terkejut, terangkat letak sebelah, itu pun tak batal juga. Sebab nampak? Semua illah dia, semua alasan berbeza tu. 3 keadaan, 3 alasan berbeza. 3 keadaan, 3 alasan berbeza. Letak tak ada tamakninah, terus angkat letak kat sebelah kepala dia, tak nama 2 kali sujud kerana yang pertama tu tak nama sujud sebab tak ada tamakninah. Letak dah ada tamakninah, angkat kata letak sebelah lah. Angkat letak sebelah lah, panah, tajam. Angkat letak sebelah dengan sengaja, batal kerana dia sujud 2 kali, nama sujud 2 kali dia sengaja. Yang ketiga, letak kepala, ada tamakninah dah, tapi lambat sikit sampai signal tu, yang tu terkejut dengan tak sengaja angkat letak. Yang tu pun tak batal sebab Semua 3 tu ilah yang berbeza. Alasan yang berbeza. Kemudian contoh macam dia kan kata dah sebelum ni, bila dia sujud, pakaian dia tak boleh sujud atas pakaian dia, yang mana pakaian dia bergerak, pakaian dia bergerak juga kan. Okey, dia pun sujud, tiba-tiba ada pakaian dia, orang perempuan ada kain telekung, orang lelaki ada serban, ada, tak kisahlah pakaian dia lah, iaitu dia bergerak, benda tu bergerak juga. Okey, dia pun sujud penuh. Kalau sikit kita dah tahu, kalau separuh memang sah kan, penuh. Kemudian alamak, atas serban lah, lupa pula, atas kain telekung lah, tak perasan pula, dia pun angkat, tarik, betul letak, sujud 2 kali tak? Faham kaedah tadi, faham kan? Tak nama sujud 2 kali. Sebab sujud kali pertama tu bukan sujud, mana sah? Sebab melapik. Sebab tu dia angkat, lepas tu dia tarik, letak kepala. Yang itu baru nama sujud. Yang tadi tu bukan sujud, rupa je sujud, mana sah? Mana boleh lapik? Jadi kalau dia sujud sikit aja, separuh ni, macam ni. Sujud, tapi sini dah kena, dia pun angkat. Lepas dia sujud ada tamakninah, dia pun angkat. Sebab sujud atas kain, dia angkat, dia tarik, sujud balik, batal. Sujud 2 kali. Sebab kan ada tamakninah tadi. Kat situ. Apa dia? Makruh. Angkat tu. Okey, pertama nak tahu makruh tak makruh, dia punya serban tu tak sengaja ada kat situ. Tak sengaja ada kat situ. Jadi tak ada makruh lah. Tak sengaja kan? Lepas tu dia sujud, ada.
Jadi bila macam tu dia angkat, dia nak selesaikan masalah, dia tak makruh sebab tak sengaja. Tak makruh, tak sampai makruh. Makruh ni banyak yang sengaja. Okey, dan jangan dipanjangkan dia. Habis dah bab tu. Dan jangan dipanjangkan dia. Dia duduk di antara dua sujud. Tak boleh panjang-panjang. Rupa-rupanya sembahyang ni tak boleh buat suka hati. Ada yang boleh panjang, ada yang tak boleh panjang. Panjang tu lama maksud. Lama. Tak boleh lama-lama. Demikian lagi pada i'tidal. Dia saja kait i'tidal pun sama. I'tidal pun tak boleh lama-lama. Kerana rukun yang pendek keduanya. Tiba-tiba masuk i'tidal. Tak apa. I'tidal dan duduk di antara dua sujud berlaku khilaf, yang mana pendapat muktamad adalah dalam kitab kita adalah rukun pendek. Pendapat dhaif mazhab Syafi'i juga rukun panjang juga. Sebab jadi pendapat muktamad kita pakai yang itu, iaitu dia adalah rukun pendek. Biarlah pendek ke panjang, rukun tetap rukun, buat tetap kena buat, kan? Dan kita pula tak duduk panjang-panjang i'tidal. Qiyam baca Fatihah, baca surah pun tak mau panjang-panjang. Imam baru baca satu muka pun dah buat muka macam tahi. Baru satu muka je baca, bukan satu lai. Satu rakaat satu muka. Rakaat kedua separuh muka pun dah buat muka dah. Kalau imam ni alah, aku jam imam ni. Aku jam. Sebab panjang. Satu muka je pun. Lam yakunil ladzi dekat satu muka dah. Lagi dua tiga baris dah tu. Tapi dia baca lah, tak kisahlah surah panjang ke surah pendek, tapi satu muka dah buat muka dah. Jadi nak bagi tahu, kita qiyam tak lama. I'tidal takkan tiba-tiba lama. Itu kita punya pasal. Cuma nak bagi tahu, rukun pendek, rukun panjang tetap kena buat juga. Jadi tak payahlah nak beza rukun pendek rukun panjang. Kena beza. Kerana rukun pendek tak boleh lama-lama. Rukun panjang boleh lama-lama. Rukuk berapa lama pun boleh sebab dia rukun panjang. Sejam pun boleh. Berdiri berapa lama pun boleh. Sujud berapa lama pun boleh. Itu je lah rukun panjang. Duduk bukan duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Berapa lama pun boleh, rukun panjang. Apa lagi? Mana dia dah? Tu je kan. Yang lain tu yang i'tidal, duduk di antara dua sujud, dia adalah rukun pendek. Jadi dia tak boleh lama-lama. Cuma sikit sebab disebut i'tidal, i'tidal pada i'tidal macam mana? I'tidal pada rakaat yang terakhir adalah rukun panjang. Ada kecuali. Secara umum i'tidal rukun pendek. Kecuali i'tidal terakhir. I'tidal rakaat terakhir. Sebab apa? Kan ada kunut kat situ. Kunut tu panjang. Kalau dia rukun pendek batal. Mazhab Syafi'i sunat kunut. Maka i'tidal adalah rukun pendek kecuali i'tidal rakaat terakhir. Solat apa? Semua solat. Bukan subuh aja, semua. Sebab solat lain ada kunut nazilah. Solat subuh ada kunut subuh lah. Jadi kalau panjang pada i'tidal rakaat yang terakhir, tak kisahlah. Isyak yang keempat, maghrib yang ketiga, subuh yang kedua, panjang tak batal. Tidak membatalkan. Sebab dia rukun panjang, dia kecuali. Walaupun dia tak baca kunut, tetap juga tak batal. Maksudnya dia tak baca kunut, dia rakaat yang terakhir tu dia diam, tak nak baca, tak nak. Tapi berdiri lama, tak batal. Sebab dia rukun panjang. Dia bukan macam ni. I'tidal pada rakaat yang terakhir rukun pendek, tapi kalau baca kunut dimaafkan. Bukan. Kalau fiqh dia kena penting, perkara tu penting. Perkara tu sangat penting. Sebab dia kata, kenapa habis kalau kata i'tidal rukun pendek, masa baca kunut tu panjang? Kunut nazilah lagi panjang. Tu tak batal tu. Oh, kecuali baca kunut. Salah jawapan tu. Walaupun betul tapi salah besar. Salah illah, salah kerana. Kerana tu salah. Jawapan betul, boleh. Tak batal, tapi kerana tu salah. Macam kalau matematik kan dia ada nombor, dia buat macam ni, jalan dia, formula dia gini. Akhir sekali sama dengan tu jawapan kan. Jawapan betul, jalan salah. Dia pangkah ke dia right juga? Pangkah terus. Sebab jalan tu salah. Macam ni kau boleh dapat jawapan? 3 orang ni. Macam ni kau boleh tahu? Tapi kalau jawapan salah, jalan tu betul, kadang-kadang dapat 1-2 markah lagi. Cuma dia silap formula. Jadi maksudnya jadi kerana tu illah ataupun alasan tu penting.
kunut pada rakaat yang terakhir semua sembahyang dibenarkan, bukan dibenarkan, adalah rukun panjang. Dia bukan rukun pendek, tapi sebab nak baca kunut jadi panjang. Tidak. Nak baca kunut tak apa, dibenarkan. Tidak. Salah alasan. Alasannya adalah memang rukun panjang. Sebab tu kalau diam boleh diam. Tak baca apa-apa. I'tidal. Panjang. Tak apa. Tak batal. Dengan syarat rakaat terakhir. Rakaat yang lain, rakaat awal tak boleh, batal. Diam rakaat yang pertama, diam 30 saat, batal. Batal sebenarnya. Diam tak cakap apa-apa, batal. Sebab dia rukun pendek. Jadi mungkin juga solat sunat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim 10 kali. Jam. Ada sebenarnya solat sunat tasbih. Kena sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Tu memang kata cak ayam sekali. Tapi sekurang-kurang. Tak nak lagi bagus, nak lagi bukan, lebih lagi pada tu setahun sekali. Lagi bagus sebulan sekali. Lagi bagus seminggu sekali. Lagi bagus tiap-tiap malam. Siang boleh, malam boleh. Solat sunat tasbih. Itu pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya dah. Kita ada buat setahun sekali tak? Dok. Jang. Tapi ada masa tak lama lagi ni, kalau tak boleh buat juga, tak boleh cakap apa. Ni dapat cuti ni kan, Allah bagi cuti. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Try lah tengok. Dalam masa 14 hari tu berapa kali boleh solat sunat tasbih? Kalau dah qada, kalau ada berlambat qada tak payah saya tasbih lah weh. Kalau ada qada sembahyang yang dulu-dulu tak payah tasbih lah. Silap berdosa solat tasbih tu. Sibuk duk solat sunat, solat fardu tak qada. Yang tak ada lah, yang tak ada qada lah. Jadi tasbih pendek. Maksud tasbih pendek tu maksud? Oh, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kat situ je. Sebab dia ada dua kan, wala haula wala tu tambahan lagi. Dia sebenarnya solat sunat tasbih dia paling kurang subhanallah. Sebab tu nama tasbih. Tasbih ni bukan subhanallah walhamdulillah. Itu hamdalah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Apa tu? Tahlil. Wallahu akbar, takbir. Yang kita solat sunat tasbih sekurang-kurangnya subhanallah. Habis aja bagi tahu, silap. Patut tak boleh bagi tahu. Tu paling pendek. Jadi kalau tak amat wala haula wala quwata, nama solat sunat tasbih paling kurang subhanallah. 15, 10. Lepas tu sampai last kali sampai keseluruhannya 300. Sebab tu 15 tu. Dia 170 100 apa? Macam mana? Kiraannya dua rakaat. Akhir sekali jadi 300 lah. 300 kali tasbih. Jadi sekurang-kurang subhanallah. Jadi kalau dia buat pendek panjang tak ada masalah. Sah. Macam mana dia baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azza wa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cacat lah tu. Tak ada apa. Atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Rakaat kedua subhana rabbiyal azim wa bihamdi pula. Betul, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tak ada apa. Sama. Maksudnya masa duduk di antara dua sujud lebih panjang daripada sujud. Ini cerita solat sunat tasbih ke apa? Okey, saya ambil dua-dua. Solat sunat tasbih jika buat macam tu, keadaannya duduk di antara dua sujud lebih panjang daripada sujud, dia tak ittiba' sunnah, tu je. Tak ikut Nabi. Tak ikut cara Nabi semayang, tapi sah. Sebab dua-dua rukun, cuma maksud rukun panjang, maksud dari segi ittiba' sunnah, mengikut sunnah adalah rukun panjang buat panjang, rukun pendek buat pendek. Biar rukun panjang lebih panjang pada rukun pendek, barulah kena namanya rukun panjang. Dia tidak, rukun panjang dia buat pendek, rukun pendek dia buat panjang. Maksud pendek itu okey, rukun pendek. Okey, kita ambil, saya sebut dulu, i'tidal adalah rukun pendek. Dinamakan pendek jika dia baca wirid ketika i'tidal. Okey, wirid ketika i'tidal
Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, ataupun sambung lagi hamdan katsiran tayyiban, ataupun lupa dah. Lupa dah. Jarang baca lupa. Mil tiba-tiba tu hilang, blank terus. Nak PKP yang blank. Panjang sikitlah yang tu. Panjang sikit tu. Kemudian okey, maknanya dia masih lagi wirid yang warid dia panggil, wirid yang diajar. Kemudian dia lepas pada tu dia tak boleh lebih daripada bacaan Fatihah. Kadar Fatihah. Tak boleh ketika i'tidal. Tak boleh. Bacaan Fatihah 25 sini. 21 ke 25 nak ambil sini. Dia 21, 23, 25, 27. Masing-masing itu kita boleh faham. Yang penting faham konsep tu. Saat tu tak boleh nak kira. Kalau kira 25 pun macam mana nak kira kan? Kita ambil 25 saat. Okey. Dia berdiri lepas bacaan yang warid, dia duduk lebih 25 saat. Maka namanya panjang. Memanjangkan. Menyebabkan batal sembahyang dia. Okey? Memanjangkan rukun pendek batal. Tapi maksud panjang rukun pendek tu bukan i'tidal panjang, sujud pendek daripada i'tidal. Bukan maksud tu. Bukan maksud tu. Maksudnya rukun i'tidal rukun pendek. Maksud rukun pendek bacaan yang warid, carilah daripada hadis. Bacaan yang warid yang datang daripada Nabi, apa bacaan berapa lama? Kita ambil 10 saat. Oh, kita sami Allah alhamdulillah rabbana lakal hamd tu jelah. Katalah 10 saat. Okey. Dan bacaan Fatihah adalah 25, ambil 25. Jadi 25 tambah 10, 35 saat. Siapa yang tidak lebih 35 saat batal. Namanya memanjangkan rukun pendek. Okey? Itu bagi i'tidal yang kecuali rakaat terakhir, yang kecuali rakaat terakhir tadi. Itu maksud memanjangkan rukun pendek. Tiba-tiba dia 35 kan? 35 saat kan? Dia baca Fatihah saja. Lepas tu dia rukuk. Dia i'tidal, dia baca macam-macam sampai 34 saat. Maknanya sekarang i'tidal ni lagi panjang kalau pula pada qiyam. Itu bukan memanjangkan rukun pendek. Silap. Kalau fahamnya tu bukan. Itu masih lagi memanjangkan rukun panjang, memendekkan rukun pendek. Cuma rukun panjang dia buat sekadar ala kadar. Jadi kalau tengok sekali, kenapa i'tidal dia lebih panjang daripada qiyam? Sebab qiyam dia baca Fatihah laju-laju. I'tidal tetap juga 35 saat kita kira tadi. Dia baca habis. Jadi itu sembahyang sah. I'tidal sunnah tak? Kita ambil pula duduk di antara dua sujud. Sama ada baca wirid, baca tasbih, solat sunat tasbih ataupun sembahyang biasa, sama hukum. Kita ambil contoh duduk di antara dua sujud dengan sujud pula. Duduk di antara dua sujud, kebanyakan orang Rabbighfirli warhamni tak tinggal. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika sujud subhanallah bangun terus. Maknanya duduk di antara dua sujud lebih panjang daripada sujud. Adakah dia memanjangkan rukun pendek? Tidak. Cuma sujud kau nak duduk 2 jam pun boleh. Tu maksud rukun panjang. Dia tidak nama memanjangkan memendekkan rukun panjang, memanjangkan rukun pendek tak. Kerana duduk di antara dua sujud, bacaan yang warid Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni berapa saat? 5 6 7 saat. Okey. Dan duduk di antara dua sujud tak boleh lepas bacaan tu, selepas habis bacaan tu tak boleh lebih daripada bacaan tahiyat. Kadar bacaan tahiyat. Tadi i'tidal dia ambil Fatihah. Tapi nak kira Fatihah tu jangan kira lagi masa Fatihah. Kira dulu bacaan tu. Bacaan yang dok baca apa yang warid daripada Nabi, baru tambah Fatihah. Bukan Fatihah, kadar masa Fatihah. Yang duduk di antara dua sujud baca dulu. Tapi duduk antara sujud tak banyak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey. 7 saat katalah. Kemudian jangan lepas pada tu jangan lebih bacaan tahiyat. Berapa saat tahiyat? 15. Ada? Macam mana baca tahiyat? Sekurang-kurang tahiyat. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak sampai. Itulah sekurang-kurang tahiyat.
Pelik tak pernah dengar. Itulah sekurang-kurang tahiyat. Itulah tahiyat yang wajib rukun. Apa yang duk baca tu? Nanti kita bincang kemudian. Itulah rukun. Jadi boleh kata 5 saat, 10 saat je. Jadi kalau kita ambil lah Rabbil firli wa, tengok lah situ. Tak nampak pula. Berapa saat? Kita tak pernah kira pun. Baca slow-slow, janganlah laju sangat kan. Kita Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 5 saat. Nak pergi 6 pun lambat sikit jadi 6 je. Okey, tahiyat. Tengok tahiyat. Saya cek sendiri lah. Tak sempat nak cek. At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 10 tambah 5, 15 saat je. Jadi duduk di antara dua sujud lebih 15 saat batal sembahyang dia. Okey, dia sujud 3 saat. Subhanallah, 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 Allahu akbar. Tapi Rabbighfirli warhamni wajburni. Baca elok-elok pula. Dia duduklah 13-14 saat. Ketika duduk di antara dua sujud 3 saat je. Itu tak nama memanjangkan rukun pendek, tidak. Cuma dia tak ittiba' sunnah, tak ikut sunnah. Tapi tak nama memanjangkan. Memanjangkan rukun pendek, memendekkan rukun panjang, tidak. Maksud rukun panjang adalah dia nak duduk berapa lama pun boleh. Itu maksud dia. Maksud rukun pendek adalah dia ada had, tak boleh lebih pada had tu. Jika tidak batal. Jadi kata tak ittiba' sunnah. Macam mana yang ittiba' sunnah? Macam mana yang ikut sunnah? Nabi solat makin lama makin laju. Makin lama makin laju. Semua. Maksud lagi aja makin lama makin singkat sembahyang dia tu. Berdiri, qiyam. Rakaat pertama kita ambil berapa Nabi rakaat pertama? Setengah jam Nabi berdiri rakaat pertama. Okeylah, kita ambil orang biasa 10 minit rakaat pertama. Tak ada. Kata ambil lah 10 minit. Kita ambil lah. Rakaat pertama 10 minit. Nabi sembahyang ni. Rakaat pertama 10 minit. Rakaat kedua 7 minit. Rakaat ketiga 5 minit. Rakaat keempat 3 minit. Tu Nabi sembahyang. Itu dari segi berdiri. Rukuk. Rakaat pertama seminit. Jam. Nabi sembahyang tu. Rakaat pertama seminit. Rakaat yang kedua 40 saat. Rakaat ketiga 25 saat. Rakaat keempat 15 saat. Macam tu lah. Apa lagi? Sujud sama juga macam tu. Duduk yang tersujud sama juga. Semua sama. Maknanya makin lama makin cepat. Tapi bukan cepat sebab Nabi ambil 10 minit berdiri. Taklah cepat, tapi makin lama makin cepat. Bukan makin lama makin ataupun bukan makin lama makin lambat ke tidak. Sebab tu sujud yang terakhir lama tu ulama bahas panjang lebar. Kenapa sujud yang last tu lama untuk minta doa tu? Panjang lebar ulama bahas. Lebar sangat. Bukan lebar sikit-sikit, lebar sungguh. Kenapa dalam keadaan cara Nabi sembahyang tak macam tu? Tapi ini bukan sah batal, bukan. Ini ittiba' sunnah tadi tu lah. Maksudnya rukun pendek buat cara pendek, rukun panjang buat cara panjang. Kalaulah sujud tu 5 minit kalau duduk di antara dua sujud tak sampai seminit. Yang tadilah yang kita kira berapa saat tadi, barulah kena. Itu dari segi ideal, afdal, yang terbaik. Ulama bahas panjang sujud yang terakhir lama tu. Panjang. Kenapa? Rakaat pertama pendek, last kali panjang. Kenapa? Habis Nabi panjang. Ya, Nabi panjang. Nabi sujud seminit rakaat terakhir, sujud yang terakhir. Memang seminit. Tapi masa rakaat pertama dia sujud 10 minit. Rakaat yang kedua dia sujud 5 minit. Sembahyang sunat lah ni, sembahyang fardu tak macam tu. Rakaat yang ketiga sujud 3 minit. Rakaat keempat sujud seminit. Dia pergi ambil 1, 2, 3 tak ambil, yang 4 je ambil seminit. Sebab nak doa banyak. Tu dia langgar tu. Dia tak ikut sesunan tu sebenarnya. Batal ke? Bukan cerita batal. Cerita afdal. Jadi bersama dalam macam tadi. Nabi sembahyang, rukun panjang dia panjang. Rukun pendek sikit. Pendek sungguh. Dalam berapa saat tadi? Main-main saat-saat je. Kalau duduk di antara dua sujud tak sampai 15 saat. I'tidal tak sampai lebih kurang 15 saat juga. Tapi qiyam panjang sungguh.
rukuk panjang sungguh, sujud panjang sungguh, tahiyat akhir panjang sungguh. Habis tu doa nak baca kat mana? Saya dah sebut kan sebelum ni kan. Tempat yang paling afdal dalam sembahyang, tempat yang paling afdal untuk ataupun tempat yang paling dimakbulkan doa, tempat yang paling mustajab doa adalah sebelum salam, bukan sujud. Sujud duduk nombor 2. Sujud afdal juga, tapi duduk nombor 2. Nombor 1 sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Salam. Sebab memang kat situ sunat doa. Cuma doa yang ulama bagi yang waris pada Nabi, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lan, sampai habis itulah. Ataupun ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, sampai habis tu. Tu doa lah tu. Jadi maknanya kat situ tempat doa. Sujud mana ada doa. Tapi dia yang nak doa sebab tempat tu tempat mustajab. Betul lah. Tapi ada tempat yang lebih mustajab. Kenapa tak pakai yang itu? Ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah, tu tempat nombor 1. Kalau sujud tadi 30 saat sebab ada doa, sebelum salam tu 2 minit. Sebab prioriti, keutamaan kita salah letak. Tempat yang afdal, sungguh-sungguh nombor 1 tak payah pun, tak baca sangat pun. Doa pun tak baca. Ni solat seorang ni. Solat jemaah, imam makruh baca doa. Makruh pula. Fil alamin innaka hamidum majid. Habis. Kalau nak ada jangan kama sallallahu ta'ala, baca doa terus kalau nak baca doa. Kerana kama sallallahu ta'ala Ibrahim dengan doa lebih afdal doa daripada kama sallallahu ta'ala Ibrahim. Doa ada ulama mengatakan tak baca doa tak sah sembahyang. Pendapat dhaif lah ada. Tapi tak ada ulama pun kata kama sallallahu ta'ala tu wajib. Siapa tak baca tak sah, tak ada. Yang ada doa tu siapa tak baca tak sah sembahyang. Pendapat lain lah, pendapat mazhab-mazhab yang dhaif yang halus-halus ni. Tapi ada ke ulama? Ada. Tapi ada ke ulama kata kama sallallahu ta'ala tu wajib? Tak ada. Jadi mana yang nampak prioriti? Kita nak pegang yang mana? Kita nak lebihkan yang mana? Lebih yang ada sebahagian ulama kata wajib lah. Jadi maknanya mana lagi baik? Mana lagi afdal? Mana lebih-lebih? Yang ada sebahagian ulama kata wajib lah. Tu cara nak meletakkan dia punya aulawiyat, keutamaan tu. Kalau tak belajar aulawiyat keutamaan, kita akan janji buat aja. Ruginya, hai. Benda afdal tak buat, benda tak apa yang kurang sikit pergi buat. Tapi kalau nak bandingkan dengan orang yang langsung tak buat, bagus dia. Tapi nak bandingkan orang ada ilmu, lebih baik orang yang ada ilmu tu. Lupa dah matan Zubat tu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ada kena menyanyi gitu, boleh ingat. Dah hafal menyanyi gitu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Cerita pasal ilmu lah tu. Nanti syarah bab tu panjang pula. Jadi kalau katalah dia panjangkan i'tidal, panjangkan tahiyat, panjangkan duduk di antara dua sujud dan dia pendekkan sujud, itu tak nama memanjangkan atau memendekkan rukun. Tak batal itu, tak ada masalah. Cuma tak ittiba' sunnah. Ya. Kalau ketika pada tahiyat akhir salam tempat melihat berdoa. Maksudnya kalau kita buat solat hajat dekat situ. Kat situlah. Betul. Kalau buat solat hajat di situ lah. Sebab tu duduk tu lama. Jadi dia settle banyak masalah. Kalau bukan ketika sujud, doa sujud pun boleh. Afdal juga tempat nombor 2 je. Cuma nak bagi prioriti kan, tempat nombor 2 je. Cuma sekejap, macam contoh. Satu contoh. Saya dapat ni daripada orang tabligh lama dah, tahun 89. Dia heret masuk masjid. Kita budak-budak lagi. Dapat akhir sekali dia baca hadis dan sebagainya. Saya ingat sampai sekarang. Contoh aulawiyat, keutamaan. Biasa hari Jumaat memang afdal banyak doa. Ada yang orang yang banyak tahu lepas asar doa. Paling nombor 1 tempat lepas asar paling afdal doa. Lepas asar. Ya betul. Tapi sebenarnya nombor 1 pada hari Jumaat adalah ketika khatib duduk di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk tu imam muazzin nak azan kan? Agak-agak berapa lama dia nak azan? Dia dah standby lah jadi kan? Ke dia duduk dalam? Imam Assalamualaikum, khatib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sunat Assalamualaikum warahmatullahi je. Wabarakatuh tak sunat ketika khutbah. Tapi kita boleh lah. Sebab apa? Sebab kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum nak jawab apa? Ingat tak peristiwa yang Nabi jawab dah sekali? Waalaikumsalam. Kau habis kau borong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rugi. Sebab jawab tu kita nak. Atas kamu, kita nak suruh dia doa. Kita lah kali, kita bagi dia banyak-banyak, dia bagi kita sikit aja. Tambah lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwan. Tambah. Habis nak tambah, nak jawab apa lagi ni? Tak boleh jawab. Lepas tu bagi, biar orang lain boleh jawab lebih. Sikitlah pasal kata. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berapa? Berapa saat? Azan? Belum? Dah. Lama di sini. Dah. Saya nak bagi tahu masa ni. Bagi tahu lah dah azan ke belum. Ulang balik. Kata ni. Ambil mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kan? Duduk. Dah. Belum? Dah. Berapa saat? Doa. Itu paling afdal. Doa tu. Laju-laju. Tuk. Dalam hati kat mulut tak kisah. Bahasa Melayu bahasa apa? Dalam sembahyang buat bahasa Melayu. Batal. Ini tak kisah. Dalam hati, dekat mulut, bahasa Arab, apa? Janji dia laju. Tu. Paling nombor 1 hari Jumaat. Tapi orang duduk lepas asar. Memang lepas asar tu afdal. Tapi tu nombor 1. Kalau muazzin dah tahu ni dah tahu. Tarik sikit. Ya, betul. Tapi dia ingat dia perlu mualat. Lepas tu dia terus kena azan. Cuma maksud terus tu tarik nafas 3-4 kali boleh lagi. Masa tu kalau orang pandai dia akan bagi sikit. Tapi jangan lama sampai kalau kita kata putus mualat boleh kita kata 10 saat putus. 10 saat putus. Macam putus lah tu. Apa pasal? Apa hal? Senyap. Macam tu. Putus lah tu. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Tak putus lagi tak? Putus? Tak lagi. Orang dah pelik lah. Mana ni? Apa hal? Pelik tu putus tu. Dia uruh je. Dia tak ada saat yang tertentu. Kita je tolong bagi saat untuk kita buat. Agak-agak mungkin 5 saat tu cantik. 5 saat tu. Dia bagi. Dia pun konon-konon tarik apa. Padahal nak bagi can dekat orang. Kalau orang faham. Orang tak faham, tu je Allah terus habis. Tak ada peluang. Waktu tu. Pendek je. Paling afdal. Tak payah, tak sempat rugi. Boleh angkat tangan, tapi rugi masa. 0.01 saat pun penting kot. Angkat tangan tu nak angkat tu berapa saat? 0.2 saat tu. Kan? Atau standby siap-siap. Boleh? Standby siap-siap. Boleh, tak ada masalah. Sunat angkat tangan. Memang sunat pun angkat tangan. Sunat bukan angkat, tadah tangan. Sunat. Janji doa je, sunat tadah tangan. Masuk ke situ sikit. Okey, jadi jika memanjangkan rukun i'tidal, dia panjangkan i'tidal dan dipanjangkan duduk di antara dua sujud, batal. Maksud panjang, bacaan yang memang warid dah ada, tambah lagi kalau i'tidal, tambah lagi masa Fatihah. Masa je, bukan Fatihah, masa Fatihah. Namanya panjang lah juga i'tidal ni, boleh tahan lah. Duduk di antara dua sujud, bacaan yang warid, kemudian tambah kadar bacaan tahiyat lebih kurang 10 saat. Jadi duduk di antara dua sujud lebih pendek sikit daripada i'tidal. Lebih pada tu batal. Okey. Dan sunat, Allah, ada kelas tu lagi ni. Hari ni Selasa soal jawab. Dan sunat menghantarkan dua tapak tangannya di atas dua lututnya, dihunjurkan segala anak jarinya. Unjur. Maksudnya duduk di antara dua sujud macam tahiyat tu, cuma tak ada macam ni je. Macam tahiyat macam ni, kan? Lutut macam mana nak buat? Lutut macam ni. Ni straight. Bukan macam ni kan, duduk di antara dua sujud mestilah macam ni. Dihunjurkan. Tu sunat di atas lutut. Ni lutut, ni dia punya tu. Kalau macam ni lebih dah tak kena tu. Ni dalam kitab 500 sunat-sunat sembahyang. Sunat solat ada 500. Dia beritahu ni kapat 1 sunat. Dekat sini betul-betul 2 sunat. satu detail. Allah, hai kita kadang-kadang duduk kat bawah, kadang-kadang bawah lutut. Kita habis macam tu lah. Sengit, semua ada. Rapat satu-satu. Setiap ada 500 sunat sembahyang. 500. Okey? Macam duduk tahiyat tapi duduk pula iftirash yang afdal. Afdal je iftirash. Cuma boleh nak ada tawarruk pun boleh, iqa' pun boleh. Iqa' sunat juga. Iqa' duduk yang macam tu, yang dah tunjuk baru ni. Duduk tarabu' bersila pun boleh.
Tak ada masalah semua. Cuma afdal iftirash. Tangan macam tu. Dan sunat ia duduk istirahat. Kemudian daripada sujud yang kedua, yang hendak berdiri ia daripadanya. Selain daripada rakaat yang ketiga. Tambah lagi kat situ. Dia tak beritahu. Dan sunat duduk istirahat. Duduk istirahat adalah seumpama rukun pendek juga. Panjang kat situ batal. Kemudian daripada sujud yang kedua, yang hendak berdiri ia daripadanya, nak berdiri ke rakaat yang seterusnya. Tapi rakaat ketiga, nak naik rakaat ketiga, daripada rakaat kedua, sujud yang kedua, rakaat yang kedua, nak naik ke rakaat ketiga, ada ke duduk istirahat? Kena ada tahiyat awal kat situ. Sebab tu kata kecuali lah, tak termasuk lah yang tu. Yang ni maknanya rakaat pertama nak naik rakaat kedua, rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Dia ada satu duduk nama istirahah. Nama duduk tu. Maknanya ada duduk tawarruk, iftirash, istirahah. Nama tu. Lepas tu ada lagi yang lain-lain ni, kecil-kecil ni, iqa', tarabu' kan? Duduk belunjur dan sebagainya, tu yang kita dah bincang sebelum ni lah. Cuma tambah satu lagi, iaitu duduk istirahat. Duduk istirahat ni sebenarnya sama duduk iftirash. Tapi dia panggil duduk istirahat sebab dia sekadar singgah je. Dia sekadar tamakninah 1 hingga 2 saat, tak lebih pada tu. Duduk istirahat ketika nak berdiri. Sunat dan ia bertelekan. Apa benda tu? Bertekan lah. Di atas 2 tapak tangan tak terkala hendak berdiri. Kita boleh tunjuk ni. Ni. Bertelekan. Kalau Jawi tu bertelakan, lam alif, kadang-kadang la, kadang-kadang le. Kan? La tu kadang-kadang la, kadang-kadang le. Bertelekan. Atas 2 tapak tangan tak terkala hendak berdiri. Ini yang afdal, ini sunat, ini bukan yang wajib, bukan rukun. Untuk kesempurnaan, itu pun mazhab Syafi'i. Mazhab-mazhab lain malah ada pendapat-pendapat lain dengan cara yang masing-masing. Cuma dalam kitab kita saya nak tunjuklah. Sunat ia duduk istirahat kemudian daripada sujud yang kedua. Rakaat yang rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama sujud yang kedua. Sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud. Kan? Macam ni, biasalah ni, macam biasalah. Tu, ni. Lebih je makruh dah. Macam ni. Payah nak buat ni sebab benda kecil. Kita kadang Rabbil Rahman ni tengok ni. Payah kadang kita sendiri nak buat itu. Tak sempat nak fikir kan, benda kecil. Semua meter. Benda kecil. Jadi tu yang jadi tak tu. Sedangkan sepatutnya kena, okey? Sujud yang pertama tadi duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua. Ni. Ni. Namanya duduk istirahat. Macam nilah. Berapa? 1-2 saat dah. Ni orang sihat lah, orang sakit jangan cerita lah, dia sakit ke, dia lambat ke. 1-2 saat dah. Jadi sujud yang kedua nak naik ni. Dia boleh naik macam ni. Boleh. Mazhab lain tu kan, yang kata unta tak unta 2-3 hari lepas kita bincang kan. Dia boleh naik macam tu. Bila dia naik macam tu, tak adalah duduk istirahat. Tak ada pahala sunat. Yang kedua, dia boleh buat macam ni. Duduk dulu, biar relax. Bukan macam ni. Sini. Bukan. Kalau macam ni macam tak duduk. Itu namanya tak duduk. Tak duduk pun tak apalah. Maknanya sama. Sama macam ni. Dua benda ni sama. Ni bangun. Okey. Dengan ni. Sama. Tak ada beza. Sama tu maksud apa? Bukan yang afdal lah, tapi sama. Tapi kita rasa lain ni tadi duduklah. Sujud. Duduklah. Duduk apa tak ada tahu mana ni. Tak ada duduk. Tapi okey ke? Mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i. Boleh lah. Okey, maknanya jadi kalau nak duduk tu dia kena duduk je.
Sujud yang kedua, duduk. Lepas tu, bertelekan tadi kan? Bertelekan. Maksudnya, sujud, nak bangun, 1 saat, saja cakap subhanallah, okey, kadar tu, kemudian ni, ni. Ini yang jadi dua pendapat tu. Dua-dua boleh. Tapi kalau dalam kitab kita ni angkat. Maksudnya angkat tangan, letak asalnya ni duduk kan, lutut, letak balik tangan, angkat ni. Maknanya baru angkat tangan, baru naik. Tu yang pertama. Macam dalam kitab kita. Yang kedua boleh juga. Duduk, lepas tu angkat juga tangan juga. Boleh tak? Macam tak ada point lah letak tangan tu. Tapi boleh juga. Ada dua pendapat. Jadi dua-dua boleh. Dua-dua mazhab Syafi'i. Letak ini. Lepas tu duduk. Lepas tu letak. Ini nampak macam orang lemah. Bangun. Macam orang sakit, orang lemah. Itulah menghadap Allah kenalah lemah-lemah. Okey. Kalau macam ni macam tak ada point lah, tapi sunat juga. Apa point duduk? Apa point letak tangan? Kalau lepas tu nak angkat juga, boleh juga. Dua. Sama ada angkat tangan dulu ataupun kaki dulu. Okey. Duduk tadi nama istirahat. Duduk tu sunat. Dapat pahala ekstra. Pahala sunat ekstra. Cuma satu masalah yang berkaitan, yang tapi kalau yang tak faham tak apalah, sebab dia ada kena-mengena dengan ilmu lain. Ilmu lain yang tak faham ilmu tu, yang ni pun tak faham. Yang tak faham tu kira habis kat sini, habislah, wallahu alam lah. Yang faham boleh terus, boleh ambil manfaat. Ketika imam tinggal tahiyat awal, makmum boleh tak nak buat tahiyat awal? Apa hukum makmum buat tahiyat awal? Tu dulu. Imam tinggal tak terlupa sengaja dia punya pasal. Yang penting dia tinggal. Rakaat kedua sujud, rakaat yang kedua sujud yang kedua, Allahu akbar, dia naik. Dia makmum ni Allah. Tentulah kan. Loading. Nak buat apa? Confirm. Ada ilmu laju je. Tup. Tak ada ilmu. Macam tu Tengok cari siapa Aku nak bergantung kat siapa Kalau ada imam dua, dia akan follow imam dua, senang. Kan dia nak siapa kat siapa ni. Ada ustaz. Okey. Tengok ustaz. Sebab loading. Kalau ada ilmu tak payah. Tapi dia loading lah juga. Benda jangan jadi. Bukan selalu jadi kan. Dia dapat. Tapi kalau tak ada ilmu, macam kat sini kan, line jahanam. benci aku kat sini. Tapi kalau luar tu okey pula. Sini line, ya Allah. Okey, pusing. Okey. Sekarang nak tanya tu dulu, baru untuk ni berkaitan dengan duduk istirahat. Imam tu bangun, makmum dia kata pemalas punya imam, aku nak at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Laju-laju dia seorang. Imam dah naik yang ketiga. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus naik. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh maksud tak digalakkan ke batal. Kita tu kena tahu ilmu lain dulu. Kalau imam tahiyat awal, makmum kalau imam tak tahiyat awal, imam tinggal, makmum boleh tak nak tahiyat awal? Makruh tu tak cerita lain. Cerita boleh tak, sah ke? Tak boleh. Tak boleh kan? Ke boleh? Tak boleh, batal. Tapi kalau makmum tahiyat awal, kalau imam tahiyat awal, makmum boleh tak nak tahiyat awal? Kau hajar ni. Makmum kau hajar. Boleh tak? Imam tahiyat awal, at-tahiyah. Dia sujud ni. Malah aku, terus bangun. Allahu akbar, berdiri. Rakaat ketiga. Jangan cerita makruh tak. Boleh tak? Maksudnya batal tak sembahyang buat macam tu? Tak batal. Maknanya imam tahiyat awal, makmum boleh kalau tak nak tahiyat awal. Tak nak tahiyat awal. Boleh kalau tak nak tahiyat awal. Boleh. Dibenarkan. Tapi makruh pastilah. Sebab tinggal sunnah ba'ad, makruh lah. Tapi kalau imam tak tahiyat awal, imam tidak tahiyat awal, makmum tak boleh tahiyat awal. Makmum tahiyat awal batal. Dia terbalik kan? Dia macam terbalik sikit. Okey. Sebenarnya perincian imam tak tahiyat awal, imam tidak tahiyat awal, imam tak baca tahiyat awal, makmum tak boleh baca tahiyat awal.
Kalau makmum baca batal, sebenarnya dia ada perincian lagi. Biasa kitab-kitab besar, kitab-kitab kecil tak tulis. Perincian dia adalah jika imam itu tidak duduk istirahah. Tu dia punya point saya nak bagi. Contoh, yang ni payah nak dapat ni. Payah nak dapat. Kitab besar je ada. Dia sujud yang kedua, rakaat yang kedua, sujud yang kedua. Rakaat yang kedua, sujud yang kedua. Okey. Imam ni. Rakaat kedua, sujud yang kedua. Kemudian Allah. Duduk istirahat, bangun. Okey. Makmum tadi boleh tak batal, dibenarkan duduk baca tahiyat. Dia pun Allahu Akbar. Lupa tu. At-tahiyatul mubarakatuh. Lajulah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu. Tak batal. Kerana dia cuma memanjangkan duduk imam aja. Imam duduk istirahat. Dia cuma memanjangkan sikit aja. Panjang sikit. Imam duduk 2 saat. 2 saat lah. Kalau imam macam ni. Allah. Duduk tak? Tak duduk. Kan dia cakap tak ada tumaninah, tak duduk. Bila tak duduk, makmum tadi baca tahiyat awal batal. Ataupun terus real punya. Allah, real punya. Lagilah. Tadi duduk juga tipu-tipu kan. Duduk tipu-tipu. Duduk tipu kenapa? Tak ada tumaninah. Bukan duduk. Imam yang bangun tak ada tumaninah, yang ketika duduk tu ataupun terus bangun, memang dia niat memang terus bangun. Maka makmum yang baca tahiyat batal, tahiyat awal batal. Tapi kalau imam duduk tahiyat awal, bukan, imam duduk istirahat, makmum baca tahiyat awal tak batal. Soalan lagi, kalau imam duduk istirahat, makmum sunat baca tak? Yang dari segi tak batal satu cerita yang kedua sunat baca, tak sunat baca juga, maksudnya bangun, cuma tak batal aja. Soalan yang kedua, sendiri tanya sendiri jawab, macam orang tak betul lah. Soalan yang kedua, masih macam mana dia nak tengok imam istirahat ke tak? Jawab lah. Sebab dia dah sujud lagi. Ke dia bangun dulu daripada imam? Jawab. Dengar boleh dengar. Macam ni dia tahu imam duduk istirahat ke tak? Kan dia dah sujud lagi. Maka ulama kata, dia dah memang kenal imam tu, memang duduk. Imam ni kalau bangun daripada rakaat pertama naik kedua, 3 nak naik ke 4, dia memang duduk istirahat. Maka kalau dia duduk tak batal. Sunat tinggal. Fatihah tu rukun. Fatihah rukun kan? Kalau imam dia bawa Allah, imam dah rukuk, dia Allahu Akbar, imam rukuk, dia kena baca Fatihah tak makmum? Tak payah kan masbuk kan? Kalau rukun pun boleh tinggal sebab nak kena ikut imam, sunat. Fikir lah sendiri. Sunat lagilah. Sebab kalau sunat tak buat pun sah. Aba'an pun nama sunat. Kalau rukun pun kena tinggal. Dia tengok imam rukuk, dia buat Allahu Akbar, patut kena baca Fatihah. Tapi imam rukuk terus, tinggal ke Fatihah, tinggal. Kenapa pula tinggal? Sebab ikut imam weh. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam untuk ikut dah. Rukun pun boleh tinggal. Sunat tiba-tiba duduk tak nak tinggal. Yang ke-9 wallahu alam. Saya ada satu lagi ke-9. Nak balik macam mana tak tahulah. Tapi ya. Dengan kunut macam mana? Sekejap, kunut. Oh, kunut lain. Yang kata tinggal tak tinggal tadi tu. Kunut lain. Ya, kunut beza. Dia ada dipanggil sunat yang keji menyalahi. Tu ayat dia. Yang tadi tu keji. Keji macam mana? Imam bangun, makmum seorang. At-tahiyatul mubarakatuh salawat. Dia keji dia panggil. Istilah dia panggil keji. Kerana tu batal. Okey. Tapi kalau kunut dia beza. Kunut dia paling ringan. Maksudnya imam kunut, makmum boleh kunut. Okey, settle. Imam kunut, makmum boleh tak nak kunut? Boleh. Sami Allah liman hamidah, imam Allah mahdi ni. Tak. Takkan cakap tak nak, batal lah. Duduk sini. Nak bagi tahu tak nak kunut. Letak tangan bawah, letak kat belakang. Nak bagi tahu tak nak kunut, boleh. Aku tak nak amin, boleh. Aku nak sujud, boleh. Boleh tu maksud tak batal. Dia tak nak. Sama ada dia tak nak amin, dia jatuhkan tangan, dia niat tak nak kunut,
Apa lagi? Dia sujud menandakan tak naknya kunut makmum walaupun imam kunut. Boleh? Boleh dengan maksud tak batal. Imam tak kunut, tadi imam kunut, makmum tak nak. Kan? Ini imam tak kunut, makmum boleh nak kunut. Dia lawan je kerja dia. Boleh? Imam kunut, makmum tak kunut. Boleh? Imam tak kunut, makmum kunut. Boleh? Boleh. Cuma bila imam tak kunut, makmum disunatkan kunut pendek. Saya dah sebut banyak kali kan, kunut pendek. Kunut pendek? Kunut. Kunut panjang? Kunut. Bukan. Kunut pendek, Allahumma ghfirli ya ghafur. Lepas tu wasallallahu. Sampai habis lah. Pendek lah tu. Allahumma ghfirli ya ghafur. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Sampai habis. Okay. Kunut panjang, Allahumma hadini. Kalau imam tak kunut, makmum nak kunut, bacalah kunut pendek. Boleh. Nak kunut panjang pun boleh dengan syarat. Jangan lebih jangan ketinggalan dengan imam 2 rukun. Jadi imam sujud, dia tinggal 1. Imam duduk, dia antara sujud, dia tinggal 2. Imam gerak nak sujud je, dia batal. Dia kena cepat-cepat. Jangan lebih 2 tu. Itu kunut. Berbeza dengan tahiyat awal. Malah berbeza juga dengan sujud tilawah. Sujud tilawah sunat juga. Kunut sunat juga. Apa nama ni? Tahiyat awal sunat juga. Jadi sunat. Sujud tilawah, imam sujud, makmum kena sujud. Kalau tak sujud batal. Imam tak sujud, makmum tak boleh sujud. Kalau sujud juga batal. Jadi dia mandatory. Sujud tilawah macam rukun. Tak boleh nak lawan imam langsung. Kunut boleh lawan. Mana-mana nak lawan pun boleh. Imam kunut dia tak nak, imam tak kunut dia nak, tak kisah. Kunut. Ringan sangat kunut. Sujud tilawah, yang macam pagi Jumaat tu, keras sangat. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum kata, apa malas. Tak buat, dah baca ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madha. Pemalas apa? Dia pun Allahu akbar, batal. Makmum tak boleh, dia kerah, dia macam rukun. Kerah. Tahiyat awal dia 2. Kalau imam tahiyat awal, makmum boleh tak nak tahiyat awal. Imam tak tahiyat awal, tinggal, makmum mesti tinggal. Sujud sahwi sunat juga. Imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, makmum boleh nak sujud sahwi. Dia terbalik semua cukup lengkap tu. Sujud sahwi, imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi walaupun tak tahu apa salah. Apa hal? Tak payah apa hal, ikut aja. Aku masbuk tak masbuk, ikut aja. Aku nak tambah rakaat, ikut aja. Aku baru masuk tahiyat akhir tadi. Masa imam fil alamina innaka hamidum majid, baru aku takbir. Kemudian aku duduk, baru at-tahiyat, imam sujud sahwi terus. Sujud sahwi. Aku tak tahu apa-apa. Sujud sahwi. Aku tak tahu, aku tak bersalah, Sujud sahwi. Tak sujud batal. Lepas tu tambah 4 rakaat kalau nak tambah. Lepas sujud sahwi tu. Imam sujud sahwi, makmum mesti sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, imam pemalas. Dahlah tinggal tahiyat awal ke buat salah. Yang sunat sujud sahwi, imam tak sujud sahwi. Fil alamina innaka hamidum majid, bagi salam. Makmum kata pemalas imam ni. Lepas imam bagi salam, dia boleh sujud sahwi. Jadi dia cukup lengkap. Sujud tilawah ketat. Imam buat, makmum kena buat. Imam tak buat, makmum tak boleh buat. Kunut paling ringan. Imam buat, makmum boleh lawan. Tak buat. Imam tak buat, makmum boleh lawan. Nak buat. Sujud, duduk di antara 2 sujud. Imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Sujud sahwi tu balik lagi. Imam buat, makmum wajib mesti buat. Imam tak buat, makmum boleh kalau nak buat. Cukup lengkap, semua cukup. Kalau tengok, cukup pasangan. Saya pukul 9 ni. Orang nak tunggu ni. Tak apa, macam mana? Kita akan masuk yang ke-9. Ke-9-nya membaca tasyahud akhir. Itu yang ke-9. Bila? Lepas fikir. Esok Pak Lahing. Guna veto homo je. Bahaya orang veto ni. Esok bukan jadual sini. Esok kita sambung tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Wallahu alam. Tangguh dulu kalau ada soalan esok Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.